Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Pada hari ini dalam kelas cikgu kita akan belajar sejarah tingkatan 3. Pada hari ini kita akan masuk bab 7 ya. Tajuknya ialah penentangan masyarakat tempatan. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu akan bahagikan dahulu dalam bab 7 ini ada 4 tajuk utama. Yang pertama ialah matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Yang kedua, sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Yang ketiga, penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Dan yang terakhir, kesan penentangan masyarakat tempatan. Okey, pada hari ini kita akan fokus pada tajuk 7.1 dahulu, iaitu matlamat dan juga bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, fokus kita ialah matlamat, perjuangan dan juga bentuk perjuangan, iaitu penentangan bersenjata yang berlaku pada abad ke-19 sahaja. Pada abad ke-20 dan bentuk-bentuk penentangan perjuangan yang lain kita akan sambung pada video yang akan datang. Okey, kita lihat dahulu pengenalannya. Campur tangan kuasa barat di negara kita telah membawa pelbagai perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Perubahan tersebut telah menyebabkan ramailah masyarakat tempatan tidak berpuas hati kerana mereka kehilangan kuasa dan juga hak mereka. Oleh yang demikian, mereka terpaksa bangkit untuk menentang kuasa British di negara kita melalui pelbagai cara, iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan juga sistem perundangan. Kita lihat dahulu, apakah matlamat perjuangan masyarakat tempatan menentang British? Yang pertama, untuk mempertahankan hak dan juga kedudukan pemerintah tempatan, kesan daripada perubahan pentadbiran barat yang merugikan mereka. Yang kedua, untuk mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana yang sedia ada. Yang ketiga, untuk menentang pentadbiran dan peraturan baru yang menyusahkan hidup rakyat tempatan. Okey, di sini ada 3 bentuk penentangan yang telah pun cikgu beritahu terlebih dahulu tadi. Yang pertama, penentangan bersenjata. Yang kedua, mencabar perjanjian. Yang ketiga, menggunakan sistem perundangan. Okey, kita lihat penentangan bersenjata dahulu ya. Penentangan masyarakat tempatan terhadap British telah diketuai oleh golongan bangsawan tempatan, pembesar-pembesar tempatan dan juga pemimpin agama yang tidak berpuas hati dengan pembaharuan yang dilakukan oleh British. Golongan ini telah menentang British dengan nekat ataupun bersungguh-sungguh melalui penentangan bersenjata. Di Terengganu contohnya muncul tokoh dalam kalangan pemimpin agama. Ini kerana mereka memperjuangkan masyarakat tani yang ditindas akibat daripada pelaksanaan cukai barat yang tidak mengikut hukum syarak. Okey, kita lihat penentangan bersenjata yang dilakukan pada abad ke-19 melibatkan yang pertama penentangan Dole Side di Nanning. Okey, yang kedua penentangan Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan. Yang ketiga, penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Yang keempat, penentangan Rentap di Sarawak. Dan yang terakhir, penentangan Sharif Masahur di Sarawak juga. Okey, pada abad ke-20 kita akan sambung pada slide yang akan datang. Okey, kita lihat dahulu Dole Side ya. Okey, kita lihat latar belakang Dole Side. Nama sebenar beliau ialah Abdul Said bin Omar, dikenali sebagai penghulu Nanning Seri Merah Raja Dole Side. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal dari suku Sebelenggang. Okey, kita lihat dulu kenapa Dole Side menentang British. Yang pertama, Dole Side menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 yang dikenakan oleh British terhadap Nanning. Beliau mendakwa Nanning adalah sebuah negeri yang merdeka. Jadi, pada pendapat beliau tidak perlu kita membayar cukai kepada British. Okey, peristiwa penentangan Dole Side. Dole Side ini telah bermuafakat ataupun bekerjasama dengan pemimpin di Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu dari wilayah yang lain untuk menentang British. Antaranya ialah termasuk Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemencir, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan juga Recat, Penghulu Linggi, Johor dan juga Ulu Muar. Pakatan ini telah berjaya mengumpulkan kira-kira 4,000 orang hulu balang Melayu untuk menentang British. Ramai ya. Maknanya Dole Side berjaya untuk mengumpulkan pengaruh yang ramai untuk menentang British. Seterusnya,
Pada tahun 1831, dalam Perang Nanning yang pertama, Dul Said dan juga pengikutnya berjaya mengalahkan British. Permuafakatan Dul Said dengan pembesar Melayu lain tidak kekal lama. Sebab apa? Sebab British berjaya untuk memecah belahkan pakatan tersebut. Seterusnya, dalam Perang Nanning yang kedua pada tahun 1832, Yam Tuan Rembau dan juga pembesar-pembesar lain enggan memberikan bantuan kepada Dul Said. Ini kerana British telah berjaya menakluki tabuh pusat pentadbiran Nanning dan juga berjaya menyatukan Melaka dengan Nanning. Okey, kenapa pemimpin-pemimpin lain tadi tidak mahu bekerjasama? Ini adalah disebabkan oleh kuasa orang kata kerja British tadi yang memecah belahkan Dul Said dengan pembesar-pembesar yang lain. Okey, kita lihat dahulu tokoh yang kedua iaitu Yam Tuan Amtah di Negeri Sembilan. Okey, siapakah beliau ini? Okey, beliau merupakan Tunku Amtah yang anak kepada Raja Radin Yam Tuan Besar Negeri Sembilan yang memerintah pada tahun 1833 sehinggalah 1861. Pada tahun 1875, Yam Tuan Amtah telah dilantik sebagai Yam Tuan Seri Menanti. Okey, apakah yang menyebabkan Yam Tuan Amtah menentang British? Yang pertama, beliau menentang campur tangan British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan bangsa. Beliau bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah sekitarnya. Okey, peristiwa penentangan juga, beliau berjaya juga mengumpul 4,000 pengikutnya untuk menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan British. British berjaya mengalahkan angkatan Yam Tuan Amtah di Paroi dan juga di Bukit Putus. Pada tahun 1876 pula, baginda telah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois. Okey, melalui rundingan tersebut, British telah melantik Yam Tuan Amtah sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Okey, kita lihat tokoh yang ketiga iaitu penentangan Datuk Bahaman di negeri Perak. Di negeri Pahang. Nama asalnya ialah Abdul Rahman bin Imam Noh yang dikenali sebagai Datuk Bahaman. Beliau telah dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Okey, mengapa Datuk Bahaman menentang British? Yang pertama, beliau menentang British di Pahang kerana hilang hak mengutip cukai. Okey, seterusnya, pembinaan balai polis oleh British dibuat tanpa pengetahuannya. Okey, pada tahun 1891, beliau telah melancarkan gerakan untuk menentang British dengan bantuan Tok Gajah ataupun Imam Perang Rasul dan juga Mat Kilau. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya berjaya menawan Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai. British telah bertindak balas, menghantar Kolonel Walker dan juga berjaya menawan semula Jeram Ampai yang ditawan oleh Datuk Bahaman. Okey, kemudian British bertindak balas. Okey, yang saya sebutkan tadilah, British telah berjaya menghantar Kolonel Walker dan juga berjaya menawan semula Jeram Ampai. Okey, akhirnya Tok Bahaman, Tok Janggut dan juga Mat Kilau terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu. Peristiwa ini akhirnya menandakan berakhirlah Perang Pahang. Okey, peta yang berwarna merah itu menunjukkan tempat-tempat berlakunya kebangkitan Pahang. Okey, contohnya Jeram Ampai dan juga di Temerloh dan juga Lubuk Terua. Okey, kita lihat rentap ya. Latar belakang rentap. Nama rentap sebenarnya ialah Libau. Rentap bermaksud penggoncang dunia. Beliau lahir pada tahun 1800. Beliau juga digelar sebagai Raja Ulu dan juga Raja di Darat. Merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan juga Sungai Saribas. Okey, mengapa Rentap menentang James Brooke? Rentap telah dituduh oleh James Brooke sebagai lanun. Okey, James Brooke telah menghapuskan penempatan orang Iban. Okey, yang kedua, serangan penentangan Rentap ini dilakukan oleh Alan Lee iaitu pegawai James Brooke, bermula apabila serangan kepada British iaitu James Brooke, di mana pegawai James Brooke ini Alan Lee telah pun mati dibunuh. Pada tahun 1854, James Brooke telah menyerbu kubu Rentap di Sungai Lang.
Rentap mengundurkan diri ke Bukit Sadok. Okey, pada tahun 1857, Charles Brooke telah menggempur semula Rentap di Bukit Sadok. Rentap berjaya mengundurkan pasukannya daripada Charles Brooke. Okey. Pada tahun 1858, Charles Brooke telah menggempur kubu Rentap di Bukit Sadok buat kali yang kedua. Pada tahun 1861, Charles Brooke telah menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok buat kali yang ketiga. Akhirnya, Rentap terpaksa berundur ke Entabay. Beberapa tahun kemudiannya, beliau pun meninggal dunia. Okey. Rentap merupakan, ini apa yang kita dapat lihat kesimpulan ataupun iktibar daripada peristiwa Rentap ini. Rentap merupakan seorang pejuang yang sejati dan juga gagah berani. Beliau tidak pernah gentar untuk menghadapi kekuatan tentera James Brooke sehinggalah ketitisan darah yang terakhir. Semangat juang Rentap inilah yang perlu kita sebagai generasi muda perlu contohi supaya bersemangat wajar dan sedia berkorban untuk kedaulatan negara tercinta. Okey, ini adalah yang terakhir penentangan Sharif Masahur di Sarawak. Okey, kita lihat dahulu latar belakang Sharif Masahur. Sharif Masahur ialah pembesar Sarikir di Sungai Rajang. Beliau telah dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei pada tahun 1849. Beliau berasal dari Kampung Igan. Okey, peta di sebelah menunjukkan kawasan Serikir dalam peta Sarawak. Okey, sebab mengapa Sharif Masahur ini menentang James Brooke. Okey, yang pertama, kewibawaan Sharif Masahur telah tergugat apabila Serikir diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Beliau mahu mengusir James Brooke dan juga mengekalkan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Pada tahun 1860, Sharif Masahur telah mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan juga Penggiran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching. Beliau juga telah mengajak orang Melayu dan juga orang Dayak untuk menyertai pakatan tersebut. Seterusnya, Sharif Masahur telah menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Ghafur pula telah melancarkan serangan dari arah timur, manakala Brooke berjaya mematahkan serangan ini dengan menggunakan kapal perang dan juga senjata moden. Inilah yang membezakan di antara kekuatan tentera James Brooke dan juga Sharif Masahur. Maknanya kat sini kelebihannya kepada tentera James Brooke lah. Okey, kedua-dua tokoh ini telah pun dibuang negeri oleh Brooke. Okey, sekian sahaja tajuk kita pada hari ini dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.